Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hina besi kerana karat, hina manusia kerana tidak berilmu. Namun jangan kerana segunung ilmu menggores hati seorang ibu. Nak tahu kisah seterusnya? Dengarkanlah kisah benar yang pernah terjadi kerana segunung ilmu tergores hati seorang ibu. Imran merupakan seorang pemuda yang dihormati kerana ilmu dan kebijaksanaannya. Ibunya sangat berbangga kerana mempunyai seorang anak yang dihormati. Pada suatu hari, Imran bercadang pergi merantau untuk menuntut segunung ilmu kerana merasakan ilmu yang ada padanya masih belum mencukupi. Walau bagaimanapun, ibunya tidak mengizinkan dia pergi, memandangkan ibunya sudah tua dan hanya Imran tempatnya bergantung hidup. Imran berasa amat kecewa dengan sikap ibunya itu. Namun, semangatnya untuk pergi menuntut ilmu tidak pernah luntur. Akhirnya, berangkatlah Imran ke sebuah daerah bagi memenuhi tuntutan hatinya itu. Nasihat ibunya bagaikan mencurah air ke daun keladi. Hancur lebur hati si ibu bagaikan kaca terhempas ke batu tatkala ditinggal seorang diri. Ya kawan-kawan, hati ibu usah dilukakan kerana Tuhan akan memberi pembalasan. Pada satu ketika, berlakulah musibah ke atas diri Imran. Tolong, tolong, pencuri, pencuri. Di tengah kepekatan malam, ketika kilat sabung menyabung, buruh berdentum-dentum, terdengar pekikan dari rumah seorang saudagar kaya. Rupa-rupanya, seorang pencuri telah memasuki rumah saudagar kaya itu. Setelah disedari oleh saudagar itu, dia terus mengejar pencuri itu hingga sampai ke sebuah masjid. Oleh kerana terlalu takut, si pencuri terus masuk ke dalam masjid untuk bersembunyi. Kebetulan pada waktu itu, Imran sedang khusyuk berzikir. Pencuri itu pun cuba menanguk di air keruh. Pencuri, pencuri. Pencuri itu terus berteriak sambil menuding jarinya ke arah Imran. Mendengar teriakan si pencuri, saudagar itu terus masuk ke dalam masjid lalu menangkap Imran. Imran berasa hairan dan terpinga-pinga. Walau dia cuba menafikannya, saudagar itu terus menariknya keluar dari masjid lalu membawanya menghadap raja. Sampai di hadapan raja, saudagar itu terus menceritakan segalanya kesalahan Imran. Tanpa usul periksa, baginda menjatuhkan hukuman ke atas Imran. Kedua-dua belah tangan dan kakinya dipotong dan biji matanya dicungkil. Setelah hukuman dilaksanakan, baginda memerintah Imran diarak di khalayak ramai. Sepanjang jalan, pegawai-pegawai raja berkata kepada orang ramai, "Inilah akibatnya jika cuba mencuri barang orang." Walau bagaimanapun, Imran berkata kepada pegawai-pegawai raja itu supaya jangan berkata begitu. Sebaliknya, katakanlah, "Inilah balasannya orang yang berdahaka kepada ibunya." Pegawai-pegawai raja itu berasa hairan lalu mereka pun menyelidik latar belakang Imran. Akhirnya mereka mendapati Imran bukanlah pencuri yang sebenar. Apakah daya nasi sudah menjadi bubur? Mereka amat kasihan akan Imran. Lalu Imran dihantar balik ke rumahnya. Setelah sampai di pekarangan rumahnya, Imran berfikir bagaimana dia akan berhadapan dengan ibunya. Memandangkan dirinya setelah cacat, Imran berasa amat menyesal kerana tidak mendengar nasihat ibunya dahulu. Akhirnya Imran berpura-pura menjadi pengemis. Imran meminta sedikit makanan daripada ibunya. Ibunya menyuruh Imran menghampiri rumahnya. Imran menyatakan dia tidak dapat berbuat begitu kerana dia tidak mempunyai kaki. Ibunya meminta Imran menghulurkan tangan. Namun Imran menyatakan dia tidak dapat berbuat demikian memandangkan dia juga tidak bertangan. Akhirnya si ibu pun keluarlah dengan membawa sekeping roti untuk disuapkan ke mulut pengemis itu. Dia amat kasihan melihat keadaan pengemis itu. Sebaik sahaja dia hendak menyuapkan roti, Imran
terus merebahkan dirinya ke pangkuan ibunya sambil menangis teresak-esak. "Ibu, ampunkan Imran, Ibu. Sebenarnya Imran adalah anak Ibu. Ibu, Imran telah berdosa terhadap Ibu dan kini Imran telah menerima balasannya. Ampunkan Imran, Ibu. Ampunkan Imran." Imran terus menceritakan musibah yang telah menimpa dirinya. Setelah mengetahui pengemis itu adalah Imran, ibunya terus memeluk Imran sambil menangis teresak-esak. Dia telah mengampunkan dosa anaknya dan menerima anaknya dengan seadanya. Ya kawan-kawan, begitulah balasan Tuhan kepada anak yang tidak mendengar nasihat ibunya. Kasihnya saudara semasa berada, kasihnya ibu membawa ke syurga. Biar setinggi gunung ilmu yang dituntut, jika tanpa keredaan seorang ibu, maka akan hancur leburlah segunung ilmu itu. Ingat pepatah orang tua kita, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Semoga tragedi menyayat hati ini tidak akan berulang kembali. Sampai jumpa lagi. Sekian, terima kasih.